A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini alhamdulillah selamat bertemu kembali kita di muka surat 231 dalam siri tadabbur Al-Quran, setiap hari satu muka surat. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama di surah Hud ayat yang ke-82 sehingga ayat yang ke-88. Seperti biasa, insya-Allah kita minta kepada semua sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini untuk dapat membuka mushaf, insya-Allah, untuk melihat mushaf sama-sama apa yang akan kita bacakan pada muka surat 231, ataupun jika sekiranya menggunakan handphone ataupun yang tidak sama dengan muka surat yang kita baca pada hari ini, boleh lihat insya-Allah di surah Hud, surah Hud ayat yang ke-82 sehingga ayat yang ke-88. Jadi insya-Allah cerita hari ini adalah berkaitan, kita boleh katakan, iaitu berkaitan dengan kisah yang pertama lagi kita adalah di pengakhiran kisah Nabi Lut. Kisah Nabi Lut, iaitu Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan malaikat untuk membinasakan kaum Nabi Lut di atas kejahatan yang mereka lakukan. Itu perkara yang pertama. Yang keduanya, kita akan masuk yang banyaknya pada muka surat ini, iaitu muka surat 231 ni ialah tentang kisah Nabi Syuaib yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum di Madian. Jadi insya-Allah kita sama-sama membaca insya-Allah sedikit daripada muka surat 231 ataupun ayat yang ke surah Hud ayat yang ke-82 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma jaa'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang memberi feedback suara dan juga video. Alhamdulillah. Jadi kita baca pada hari ini, kalau semalam sebelum daripada ini kita tengok bahawa Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawa malaikat telah memberi arahan kepada Nabi Lut supaya meninggalkan tempat tu, tempat iaitu kaum Sodom tu, dan jangan berpaling ke belakang, jangan tengok belakang, dan tempoh waktunya yang disuruh keluar tu ialah sebelum daripada waktu subuh. Kerana pada waktu subuh malaikat diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan kaum Nabi Lut. Jadi Nabi Lut dan juga orang-orang yang beriman bersama dengan dia, maka keluar daripada tempat tersebut, lalu Allah Subhanahu wa taala pun membinasakan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Nabi Lut ni? Kita baca dalam ayat ni, ayat 82 muka surat 231 ni, falamma jaa'a amruna, dan apabila telah datang amruna. Amruna artinya ialah arahan, keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan kaum Nabi Lut tersebut, kaum Sodom tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata ja'alna. Bagaimana cara dia? Allah Taala sebut ja'alna 'aliyaha safilaha. Allah Ta'ala menjadikan, kami jadikan 'aliyaha. 'aliyaha tu ialah maknanya kampung tu, iaitu negeri tu. Jadi 'aliyaha iaitu yang bahagian atasnya, kemudian safilaha menjadi bawah. Jadi yang atas diterbalikkan macam tu. Gitu wa amtarna, tu yang kedua, wa amtarna. Jadi yang pertama sekali bagaimana dibuat, sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir, disebutkan bahawa malaikat Jibril telah meletakkan sayapnya di bawah kampung tersebut ataupun negeri tersebut, lalu diangkat ke atas, ke langit yang pertama, dan sampai sehingga kan makhluk-makhluk yang berada di langit yang pertama tu mendengar kukuk-kukuk ayam dan juga salakan anjing, dikatakan yang datang daripada bawah ni, kemudian diangkat sampai ke atas, makna tinggi sangat-sangat, dan kemudian diterbalikkan dan dihempaskan ke bumi. Jadi kita boleh bayangkanlah bagaimana dahsyatnya azab yang dikenakan oleh Allah. Jadi hikmahnya dikatakan oleh para ulama tafsir, kenapa diterbalikkan macam tu, kerana mereka ni yang melakukan perbuatan yang terbalik.
Yang sepatutnya ialah manusia ni lelaki suka kepada perempuan, perempuan suka lelaki, macam tu sepatutnya, itu yang betul. Tapi apabila lelaki dan lelaki melakukan yang kita panggil gay ataupun homoseks ni, maka sebab itulah Allah Ta'ala balikkan. Itu azab yang Allah Ta'ala kenakan. Dan kemudian yang keduanya, wa amtorna alaiha hijaratan min sijil, dan kami hujankan. Selepas itu mana selepas dihempaskan tu, kemudian dihujankan, dikenakan batu, diturunkan batu, dihujankan batu ke atas mereka. Ni bukan hujan ais yang berlaku ni, tapi hujan batu. Min sijil, daripada batu yang dibakar. Bukan batu-batu biasa kan, tapi batu yang sangat-sangat panas yang dibakar. Mandud maknanya mutatabi', maknanya berturutan, datang kan. Kalau kita katakan, boleh katakan mandud ni macam machine gun tu kan, orang tembak tu kan, makna bukan tembak sekali macam tu kan, tapi tembak macam tu kan, itu mandud. Jadi makna serangan batu tu bertalu-talu ke atas mereka ni. Jadi kita bayangkan apa yang terjadi kepada mereka, Allah Ta'ala hancurkan mereka dengan cara macam tu kan. Jadi sebab itulah kalau mengikut mazhab ulama, bagaimanakah hukuman yang dikenakan ke atas orang-orang yang melakukan homoseks ni. Jadi kalau mengikut mazhab Syafi'i, mereka ni memang dibunuh, tak kira mereka ni muhsan ke, pernah berkahwin ke, tak pernah berkahwin, siapa yang melakukan homoseks ni akan dibunuh. Itu mengikut mazhab Syafi'i. Mengikut mazhab Hanafi, lebih dahsyat lagi, mereka ni akan dilontarkan daripada tempat tinggi dan kemudian dihentam dengan batu, bertalu-talu. Jadi mana itu cara hukuman ke atas mereka. Maknanya kalau kita tengok lebih dahsyat lagi daripada orang-orang yang berzina, orang yang melakukan homoseks ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kan, sebab apa? Mengambil daripada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hukuman yang dikenakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kaum Nabi Lut ni. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni ayat 83, musawwamatan inda rabbik. Musawwamatan tu makna setiap batu tu ada tertulis nama dia. Maknanya batu tu akan mencari tuan dia. Bahkan dikatakan mencari orang yang ada nama pada batu tu. Bahkan dikatakan bahawa ada orang-orang yang berada jauh daripada kampung tu pada masa tu. Mereka keluar ke mana kan, tapi mereka adalah ahli negeri tu yang juga terlibat dengan dosa-dosa tu. Jadi batu tu akan pergi mencari mereka dan akan membunuh mereka. Itu maknanya musawwamatan inda rabbik. Musawwamatan bertanda ada nama pada setiap batu tu, semua tu ada datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma hiya minaz zalimin biba'id. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut warning kepada ahli Makkah. Jadi ayat ni berceritakan asalnya kepada kaum Nabi Lut, tapi Allah SWT sebutkan wa ma hiya minaz zalimin, dan tidak adalah hiya ni, iaitu balasan seperti ini ataupun azab yang seperti ini, minaz zalimin, daripada orang zalim. Orang zalim artinya ialah ahli Makkah. Kata ahli tafsir jalan lain, biba'id, dia tak jauh makna dia boleh berlaku kepada kamu semua wahai ahli Makkah, jika sekiranya kamu ni mendustai Muhammad, melakukan kezaliman terhadap Muhammad, melakukan perkara-perkara dosa yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ni beralih membawa kita pula kepada ayat yang ke-84 yang menceritakan pula tentang kisah Nabi Syuaib. Jadi kita telah tamat kisah Nabi Lut, sekarang kita pergi pula kepada kisah Nabi Syuaib. Wa ila madyana akhahum syuaiba, dan kepada Madian ialah satu tempat yang berada, dikatakan mengikut ahli sejarah, ialah berada di Sinai atau berada di sekitar Palestin, tapi berdekatan dengan Sinai, iaitu di utara semenanjung Sinai itu. Kalau kawasan tu sekarang ni telah dijajah lah kan, oleh musuh-musuh Islam. Jadi kawasan tu dipanggil sebagai Madian, satu perkampungan yang didiami oleh Nabi Syuaib dan juga kaum ni. Jadi wa ila madyana akhahum, di Madian Allah Ta'ala utuskan Nabi Syuaib. Apa kata dia? Qala ya qaum. Yang pertama sekali kata dia, kita tengok perkara yang sama yang diungkapkan oleh semua nabi-nabi, semua rasul-rasul. Perkara yang sama yang diajak oleh kaum-kaum, oleh nabi-nabi kepada kaum mereka, iaitu apa? Ya qaum ubudullah ma lakum min ilahin ghairu. Abdikan dirilah kamu kepada Allah, kerana tidak ada Tuhan selain daripadanya Tuhan untuk kamu. Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kamu ilah selain daripada dia. Jadi sepatutnya kamu, maknanya dalam ungkapan lain kita kata la ilaha illallah lah, tapi ungkapan yang berbeza sikit, ma lakum min ilahin ghairuh wala tanqusul mikyal. Dan kemudian Nabi Syuaib ni berkata kepada kaum dia ni, apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala bawa cerita setiap daripada nabi-nabi ni ada kesalahan-kesalahannya yang istimewa, kesalahan-kesalahan yang tertentu. Jadi setiap kaum tu ada kesalahan-kesalahan
yang menonjol. Kesalahan-kesalahan lain memang dilakukan juga. Kesalahan nombor satu adalah mereka ni tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kesalahan-kesalahan lain itu akan ada. Kaum Ad ada kesalahan istimewa dia. Jadi kesalahan-kesalahan ni Allah Taala tak ceritakan semua. Memang nabi-nabi dan rasul-rasul ni ramai kan. Nabi-nabi dan rasul-rasul ni dalam akidah kita belajarkan, nabi ada 124,000, rasul-rasul ada 313 orang. Tapi di dalam Al-Quran Allah Taala ceritakan hanya 25 orang rasul, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diceritakan oleh Allah sebahagian daripada mereka ni dan nak menonjolkan satu part ataupun satu perkara yang spesifik yang dilakukan oleh kaum tersebut, yang menonjol oleh kaum tersebut. Yang menonjol dalam kaum Madian ini adalah apabila Nabi Syuaib mengatakan, nombor satu yang menonjol semua ialah mereka ni kufur kepada Allah SWT. Yang keduanya ialah mereka ni yang disebutkan oleh Nabi Syuaib ni, wala tangkusul mikyal, dia kata wal mizan, jangan kamu mengurangi al-mikyal, timbangan, sukatan dan juga timbangan. Maknanya dua perkara, timbangan, satu sukatan. Sukatan benda-benda yang bersukat dan juga timbang perkara-perkara yang digunakan untuk. Jadi mereka ni, kejahatan mereka ialah bila mereka ni berjual beli, maknanya dalam segi ekonomi, bila mereka berjual beli, mereka ni tidak memberikan hak yang sepatutnya kepada orang yang membeli, kepada orang lain. Mereka akan menipu lah, kita kata istilahnya menipu dalam timbangan, menipu dalam bisnes. Kalau zaman sekarang menipu dalam angka, menipu dalam komputer dan sebagainya. Itu sama kan. Jadi dia kata wala tangkusul mikyala wal mizan, jangan kamu kurangi. Inni arakum bi khair, dia kata inni arakum bi khair, artinya aku tengok kamu ni dalam baik, dalam okey, no problem. Artinya iaitu kalau kamu tak menipu pun kamu ni okey. Maknanya bukan perlu pun menipu tu, tapi mereka ni tamak, mereka ni nak yang lebih. Jadi sebab itulah mereka ni menipu. Jadi Nabi Syuaib berkata kepada mereka, inni arakum bi khair, aku tengok kamu ni kalau tak menipu pun okey, no problem. Wa inni akhafu alaikum azab yaumin muhit, aku takut akan berlaku kalau kamu terus berada dalam keadaan kamu ni, akan apa? Akan berlaku kepada kamu azab yaumin muhit, azab hari muhit. Muhit disebutkan begitu, hari muhit artinya ialah hari yang mana akan melingkungi. Muhit tu makna melingkungi. Jadi artinya iaitu azab yang mana berlaku, kamu tak boleh lari lagi daripada azab tu, iaitu hari kiamat. Kamu nak lari ke mana? Kamu akan mati kan. Bila kamu mati, kamu berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan bangkitkan kamu, nanti kamu akan dihadapkan berjumpa dengan Allah. Kamu nak lari ke mana lagi? Pada masa tu dah dunia dah tak ada dah, semua tak ada dah kan. Atas dunia ni mungkin boleh lari lagi, penjara orang boleh lari dan sebagainya, boleh tebuk sini kan, tebuk bukit, tebuk macam-macam. Tapi di akhirat nak lari ke mana? Sebab tu Allah Taala sebut gunakan perkataan yaumin muhit, pada hari yang mana mengelilingi, yang kamu semua tak boleh lari daripada situ. Jadi aku takut akan berlaku pada kamu kalau kamu terus buat perbuatan macam ni. Wa ya qaum, jadi dia terus berkata, Nabi Syuaib terus berkata, auful mikyala wal mizan bil qisti. Aufu maknanya tunaikanlah, atimmu al mikyal, sukatan, wal mizan dan juga timbangan, bil qisti, dengan adil. Maknanya kalau macam tu, kalaulah kesilapan yang tidak disengajakan, itu dimaafkan oleh Allah SWT, insya-Allah Allah dimaafkan, Allah maafkan. Tapi kalau yang tak boleh ni ialah sengaja, memang sengaja nak menipu kan, nak menipu timbangan, ini perkara ni sangat-sangat biasa kepada orang bisnes kan. Orang bisnes kan akan tahulah benda ni kan, iaitu perasaan untuk menipu kan, kurang. Jadi sebab itulah kita ni sepatutnya digalakkan kan, kalau kita ni jadi peniaga, digalakkan kita ni memberi lebih baik kita ni memberi lebih kepada orang daripada kita mengurangi timbang. Sebab apa? Bila kita kurangkan timbangan, artinya kita tak ambil hak dia. Kita lebih tak apa, ini hak kita nak beri kepada dia, itu terpulang kepada kita. Jadi sebab itulah Nabi Syuaib berkata kepada kaum dia, aufu, tunaikanlah al-mikyal wal mizan bil qisti, dengan adil. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, jangan kamu tabkhas. Tabkhas artinya tangkus, kamu kurangi asya'ahum, kamu kurangi manusia hak-hak mereka, asya' mereka, iaitu apa-apa yang ada pada mereka. Maknanya hak mereka jangan tidak kamu tunaikan, hendaklah kamu berikan, jangan kamu kurangi. Lepas tu wala ta'sau fil ardi mufsidin, dan jangan kamu ta'sau tu maksudnya ialah tufsid, maknanya jangan kamu merosakkan di atas muka bumi ini sebagai orang-orang mufsid, sebagai orang-orang yang merosakkan. Jadi artinya ialah apa kaitan apabila kita ni melakukan
mengurangi timbangan, mengurangi maknanya merosakkan dalam bisnes, tidak memberi hak orang lain, itu sebenarnya merupakan satu kerusakan. Jadi apa yang berlaku sekarang kita tengok kan, bukan sekadar tu dengan rasuahnya, dengan orang makna macam-macam kan, mengurangi hak manusia kan. Contohlah katakan sepatutnya kita buat jalan raya macam ni kan, tender, projek dan sebagainya kan. Jadi sepatutnya kita kena buat sebagaimana sepatutnya dengan harganya kan, bukan kita ni mengurangi, cari jalan untuk dapat supaya kita dapat untung lebih. Itu adalah termasuk apa yang berlaku sekarang ni. Banyak sangat kan yang berlaku sekarang ni, iaitu manusia mengurangi hak manusia. Orang ambil hak orang lain kan. Nak buat jambatan ke, nak buat apa kan selepas banjir kan, macam-macam kan, projek-projek kan, maknanya dia kurangi hak orang tu kan. Sepatutnya itu hak mereka, hak orang miskin, hak orang kampung, hak orang negeri, hak orang bandar, hak orang, hak manusia-manusia kan, sepatutnya kena berikan, jangan ambil kecuali hak kita. Jadi Allah Subhanahu Taala sebut sini wala ta'sau, kerana perbuatan itu adalah merupakan pembinasaan, samalah dengan orang yang merosakkannya, membuat kerosakan atas muka bumi ini. Baqiyatullahi khair. Nabi Syuaib berkata baqiyatullah ni ialah rezeki yang Allah Subhanahu Taala, baqiyatullah maksudnya rezeki yang Allah Taala berikan kepada kamu, hasil bukan melalui cara tipu tu, itu makna baqiyah. Baqiyatullah khair, itu adalah lebih baik untuk kamu. Mana apa yang kamu apa yang kamu dapat melalui bukan jalan tipu, itu adalah khair untuk kamu. Baqiyatullah khair lakum in kuntum mu'minin, kalau kamu tu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana alaikum bihafiz, dan kemudian Nabi Syuaib berkata wa ma ana alaikum bihafiz, aku ni tak boleh, aku ni bukan nak jaga kamu, maknanya aku ni bukan penentu nak beri dosa, nak beri pahala pada kamu, tapi aku tak boleh maafkan kamu. Makna itu maksud dia kan, wa ma ana alaikum bihafiz, aku bukan penjaga kamu. Maknanya kalau kamu buat salah, kamulah akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, aku bukan pembalasnya. Kemudian ayat yang ke-87, ayat yang ke-87, mereka pemulalah mempersenda-sendakan. Bila Nabi Nuh ni, bila Nabi Syuaib ni kan berkata macam ni kan kepada mereka ni, mereka pemulalah mula. Ni apa yang berlaku Allah Ta'ala ceritakan, iaitu persendaan-persendaan ni. Mereka ni sama perkara ni berlaku kepada Nabi Muhammad kita pun berlaku. Orang Quraisy ni mempersendakan Muhammad. Zaman sekarang pun orang akan mempersendakan orang-orang yang beragama ni. Apabila orang ajak kepada Islam, macam-macam orang katakan, nak jadi ustaz ke, nak jadi ustazah ke, sejak bila alim ni ke, kita tak boleh, macam-macam lah. Maknanya cara orang mempersendakan orang-orang yang nak kepada Islam ni. Jadi kita tengok apa yang berlaku ni, rupanya dah berlaku dah di zaman Nabi Syuaib. Manusia tetap manusia kan, manusia tetap manusia yang tidak ingin kepada agama, yang bila ditegur, mereka ni akan cubalah untuk bermain-mainkan, mempermainkan, terutama kalau mereka ni adalah majoriti. Jadi kita tengok sini, mereka ni berkata, qalu ya Syuaib, wahai Syuaib, asolatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una au an naf'ala fi amwalina ma nasha'. Soalan dia kata qalu, mereka berkata, ayat 87 ayat 87, ya Syuaib, wahai Syuaib, asolatuka, adakah solat kamu, ta'muruka, yang menyuruh kamu, an natruka, menyuruh kamu ni supaya ta'muruka an natruka, supaya kami ni meninggalkan ma ya'budu aba'una, meninggalkan apa yang disembah oleh tok nenek kita dulu, moyang-moyang kita dulu, orang-orang yang terdahulu. Jadi mereka sekarang ni mempermainkan Nabi Syuaib. Mereka kata kamu ni alim lah, katakan, maknanya kamu alim, kamu sembahyang. Tapi sebab tu kan Nabi Syuaib ni memang kita kata ni sembahyang lah, sebab kalau tak akan muncul lah ayat ni kan, akan dikatakan oleh kaum dia ni. Jadi kaum dia tu berkata kepada Nabi Syuaib, dia sembahyang, okey, tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Syuaib lagi, dia bukan hanya sekadar sembahyang saja, tapi dia sembahyang dan juga dia menegur apa yang dilaku, mengajak kaum dia ni melakukan satu benda yang baik. Jadi oleh kerana itulah, maka kita boleh faham dari sini bahawa tidak cukup hanya sembahyang saja kita ni, tetapi kita perlu untuk melakukan satu benda yang lain juga, iaitu apa? Kalau kita tengok kemaksiatan berlaku dalam masyarakat, maka kita mesti tegur, kita mesti ajak. Kalau orang tidak beriman dan sebagainya kan, bukan kita menjaga diri kita dan kemudian kita biarkan manusia lain tu terpulanglah pada dia nak buat apa pun. Itu bukan sifat Nabi-Nabi,
itu bukan sifat sebagai seorang muslim mukmin. Orang muslim mukmin diajar secara tidak langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala sini melalui kata-kata ni, iaitu Nabi Syuaib ini, dia ni adalah seorang yang sembahyang dan kemudian dia telah menegur. Jadi sebab itulah dia kata kat sini, qalu ya Syuaib, wahai Syuaib, adakah sembahyang kamu menyuruh kamu, menyebab kamu ni menyuruh kami supaya kami tinggalkan. Jadi automatically kita boleh faham bahawa Nabi Syuaib ini meminta kepada mereka, kamu tidak sepatutnya mengikut apa yang dibuat oleh tok nenek kamu dulu, oleh moyang-moyang kamu dulu, oleh orang terdahulu, sebab kamu hanya hendaklah menyembah Allah. Ertinya ialah nenek moyang mereka membuat satu perkara yang salah. Jadi kita tidak boleh mengikut apa-apa yang salah yang dilakukan oleh orang terdahulu daripada kita. Kalau benda tu tak betul dari segi syarak, tak betul dari segi syariat, kita mesti tinggalkan. Tak boleh, kita kena berubah, kita kena pergi kepada yang betul, bukannya terus menerus kerana dia dilakukan. Jadi itulah kata-kata persendaan yang dikatakan oleh orang-orang Madian kepada Nabi Syuaib. Kemudian dia kata, wa an naf'al an naf'ala fi amwalina ma nasha'. Perkara yang kedua ialah mereka ni nak buat ikut suka hati pada harta mereka. Mereka kata, ini bisnes kami, ini harta kami, terpulanglah pada kami nak tipu orang apa pun ikut kami lah kan. Dan kami nak buat apa? Kalau ikut ayat ni ialah an naf'ala fi amwalina ma nasha'. Ini harta kami nak buat apa-apa terpulang pada kami lah. Jadi Nabi Syuaib melarang mereka. Kalau ikut dalam Islam kita pun kan, maknanya walaupun seseorang itu memiliki harta, tetapi dia tidak boleh membazir suka-suka hati kan. Sebab membazir adalah dilarang. Dan dia tak boleh membuat satu benda yang memudarat orang lain kan. Dia tak boleh membinasakan harta dia suka-suka hati, walaupun harta dia kan. Walaupun harta dia nak bakar harta dia nak apa. Dia kata terpulang pada akulah. Jadi Nabi Syuaib berkata kepada mereka, mengajak kepada mereka, ini ialah apa kan, walaupun harta kamu, tapi kamu tak boleh buat ikut suka hati, sebab itu adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kamu tunaikan haknya, sepatutnya kamu buat macam ni, buat macam ni dan sebagainya. Jadi mereka ni persendakan, oh semayang kamu yang menyuruh kamu buat macam tu ke? Dia katakan, innaka la antal halimur rasyid. Dia kata, awak ni, dia kata, innaka la anta, kamu ni Syuaib, al halim ar rasyid, kamu ni baik sangatlah. Alhamdulillah, minta maaf Jadi dia kata, oh kamu ni baik sangatlah, halim ni berhati lembut. Dia kata ar-rasyid, cerdik sangat. Ini bukannya puji, tapi ini adalah merupakan persendaan daripada kaum Madian kepada Nabi Syuaib. Seterusnya ayat yang terakhir, ayat yang ke-88, qala ya qaum, dia kata qala ya qaum, berkatalah Nabi Syuaib kepada mereka. Qala, dia berkata kepada ya qaum, ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi, apa pandangan kamu kalau aku ni ada bayinah, ada bukti daripada Tuhan aku, min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana, dan diberikan kepada aku, maknanya tak jadi seperti kamu ni. Bagaimana kalau Allah Ta'ala berikan kepada aku harta yang baik, maknanya tak macam kamu ni dengan penipu dan sebagainya. Bagaimana, apa fikiran kamu? Wa ma uridu, Nabi Syuaib ni berkata, aku ni Allah Ta'ala beri yang baik, maknanya tak perlu menipu pun aku boleh dapat harta yang baik. Aku ni bukan nak harta kamu. Jadi dia kata, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, aku bukan nak berbeza daripada kamu apabila aku ni melarang kamu daripada satu benda tu. Maknanya bukan sebab orang tak bagi pada aku, gitulah kita kata pada hari ni kan, oh kalau beri pada dia senyap dah tu. Tak, bukan aku marah kepada kamu ni, bukan aku menegur kamu ni sebab aku ni nak kau tak beri pada kami, kau tak beri pada aku. Kalau kau beri pada aku diamlah. Tak, bukan sebab tu. Allah Ta'ala beri pada aku dah cukup dah kan. Allah Ta'ala beri yang halal pada aku dah cukup dah kan. Jadi semua tu kan, bukan aku menegur kamu ni kerana aku nak apa yang ada pada kamu. Tapi Nabi Syuaib berkata, in uridu illal islah mastata'tu, aku sebenarnya nak baiki kamu, nak betulkan apa yang pada kamu, apa yang kamu lakukan ni tak betul, sekadar kemampuan akulah. Tapi kan mastata'tu, dia kata in uridu, tidak adalah aku ini illal islah, tidak adalah aku ni nak, melainkan aku nak baiki kamu, mastata'tu, sekadar kemampuan aku. Dan kemudian dia kata, wa ma taufiqi illa billah, dan tidak adalah taufiki, erti taufiki lah kudrati illa billah, melainkan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya aku tak mampu,
aku tak ada kekuatan melainkan apa setakat aku ni ada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Ta'ala suruh aku suruh engkau, aku beritahu kepada kamu semua supaya kamu buat. Wa ma taufiqi illa billah. Apa yang kuasa aku tak ada kecuali aku ada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan bantu aku, yang suruh aku buat macam ni. Kemudian dia kata alaihi tawakkaltu, aku hanya akan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ilaihi unib, dan aku akan hanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kisah Nabi Syuaib dengan kaum dia Madian. Kita akan tengok apakah pengakhiran kepada kaum Madian ini, insya-Allah dalam muka surat yang akan datang, iaitu muka surat 232. Setakat itu saja insya-Allah. Saya harapnya kepada semua setiap kali insya-Allah akan bersedia dengan mushaf masing-masing insya-Allah untuk melihat apa yang kita baca pada setiap hari. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan sedikit limpahan kefahaman kepada kita berdasarkan kepada ayat Quran yang kita baca pada setiap hari. Insya-Allah moga-moga kita akan dapat berterusan sehingga kita akan tamatkan mushaf seluruhnya insya-Allah. Dan kalau ada, kita akan ulang lagi. Moga-moga setiap hari kita akan dapat satu hembusan baru insya-Allah, sedikit daripada Al-Quran. Banyak sangat ada Al-Quran tu yang kita tidak terokai. Mungkin kita hanya baca tapi kita tak cuba untuk memahaminya. Kita sebut sedikitlah untuk kita dapat faham. Mungkin aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Jangan lupa untuk share, untuk follow, untuk like, untuk subscribe dan juga untuk komen. Insya-Allah kita sudahi dengan bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.